Kementerian Kesihatan rekod 42 kes cuaca panas di seluruh negara. Gara-gara enggan berhentikan kereta selepas langgar beberapa kenderaan, seorang lelaki ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gara-gara tindakan seorang lelaki yang enggan memberhentikan kenderaan dipandunya selepas diarahkan polis berakhir dengan penahanannya apabila kenderaan terbabit melanggar beberapa kenderaan lain. Ketua Polis Daerah Taiping, Asisten Komisioner Muhammad Nasir Ismail berkata pihaknya telah mengesan satu video berdurasi 50 saat menerusi aplikasi TikTok. Ia memaparkan aksi dua unit kereta peronda MPV dan dua unit rondaan bermotosikal URB mengejar sebuah kereta jenis Proton Wajah di Jalan Kamunting, Jalan Ulus Petang, Taiping, Isnin lalu. Beliau berkata siasatan mendapati kejadian berlaku Ahad lalu melibatkan anggota Balai Polis Kamunting yang sedang menjalankan tugas ronda cegah jenayah RCJ kira-kira 5.45 minit petang. Anggota polis berkenaan telah terserempak dengan kereta Proton Wajah dipandu seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Polis mengarahkan pemandu itu memberhentikan kenderaannya bagi pemeriksaan, namun pemandu itu bertindak melarikan diri, memandu secara berbahaya. Dia turut melanggar beberapa kenderaan lain selain cuba melanggar kenderaan polis sebelum ditahan di Jalan Persiaran Kamunting. Hasil penahanan, polis menemui beberapa peralatan disyaki digunakan untuk jenayah pecah rumah. Beliau berkata lelaki terbabit yang didapati positif dadah jenis MOP kini disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 7-1 Akta Bangkah Kisah Letupan dan Senjata Berbahaya 1960. Sementara itu, di Jempol, Negeri Sembilan, seorang pemandu lori turut diberkas polis selepas dikejar sejauh 50 km gara-gara lari daripada sekatan jalan raya. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hu Chang-Hu berkata, pada kejadian itu, polis terpaksa melepaskan 10 das tembakan di bahagian tayar lori yang dipandu lelaki 21 tahun itu di kilometer 9 Jalan Bahau Kemayan. Ketika kejadian, sebuah lori yang dipandu suspek secara tiba-tiba membuat pusingan U di garisan berkembar hingga menyebabkan berlaku kemalangan dengan sebuah motosikal ditunggang seorang lelaki berumur 40 tahun. Pemandu lori itu juga telah memandu secara berbahaya dan beberapa kali menghimpit motosikal ditunggang seorang anggota polis trafik ke laluan bertentangan. Hu berkata anggota polis tersebut terpaksa melepaskan das tembakan di bahagian tayar lori itu supaya suspek memberhentikan kenderaan tersebut. Bagaimanapun, dengan bantuan kereta peronda MPV, lelaki itu ditangkap di dalam kawasan ladang sawit. Suspek dibawa ke IPD Jempol bagi siasatan lanjut dan didapati positif dadah. Tiga lelaki warga Pakistan maut manakala tiga lagi parah dirempuh kereta ketika berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri semalam. Kejadian berlaku di kilometer 16 Jalan Teluk Intan Bidur di Perak apabila sebuah Proton Saga dipandu lelaki berusia 36 tahun itu terbabas dan terlanggar mangsa yang sedang berjalan kaki di bahu jalan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, akibat kejadian itu, tiga daripada mangsa yang berusia antara 20 hingga 35 tahun disahkan meninggal dunia, manakala tiga lagi parah dan dirawat di Hospital Teluk Intan. Semua mangsa mempunyai permit dan dokumen perjalanan sah. Ujian saringan air kencing terhadap pemandu Proton Saga mendapati lelaki itu positif ganja dan kini ditahan polis. Polis juga menahan kenderaan terbabit bagi tujuan pemeriksaan Puspakom. Sementara itu, seorang anggota tentera maut setelah kereta Proton Saga dipandunya terbabas ke dalam parit di kilometer 9.6 Jalan Tunku Abdul Rahman di Sibu, Sarawak. Ketua Bomber Zon 4 Sibu Andy Eli berkata, mangsa John Ray Doham yang berusia 31 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Sibu. Beliau berkata mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Kementerian Kesihatan merekodkan 42 kes berkaitan cuaca panas di seluruh negara bagi tempoh awal tahun hingga kemarin. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia membabitkan 10 kes strok haba dan baki 32 kes adalah kelesuan haba. Last week kita ada satu kematian di USM hospital, ada satu kes itu yang anak yang berumur 3 tahun itu tertinggal dalam kereta. Of course that is very traumatic that because antaranya sebab itu dia suffered the heat stroke dan finally died of multi-organ failure, mungkin because of dehydration dan. Beliau terdahulu menghadiri program Ramah Mesra Aidilfitri bersama warga KKM dan pesakit di Hospital Ampang Selangor semalam. Program tradisi setiap Menteri Kesihatan sempena 1 Syawal itu bagi meraihkan dan menyantuni petugas kesihatan yang bertugas pada hari raya. Sebelum ini, media melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun menjadi korban kedua strok haba di negara ini pada 1 April lalu. Pada masa sama, ujar Datuk Seri Dr. Zulkifli, KKM sedang memantau rapi penyakit berjangkit yang dikaitkan dengan cuaca panas. Jelasnya setakat ini, KKM tidak menerima laporan kes sedemikian dan berharap tiada wabak meletus susulan keadaan cuaca ketika ini. Dalam perkembangan lain, cadangan pindaan Akta Perubatan 1971 Akta 50 bertujuan menangani jurang antara program Parallel Pathway dan program Sarjana Perubatan Tempatan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berharap usaha itu akan membantu kerajaan dalam memperkasa dan mengawal selia kedua-dua program berkenaan. And we are at the final stage of looking into the amendments in the entirety. So yes, jawapannya mudah saja, simple. It's just not about the parallel pathway. We're also looking to regularize whatever may have been an anomaly or irregularity, whatever, for both parallel pathways and the master's medicine that's done locally. Awal minggu lalu, Datuk Seri Dr. Zulkifli dilaporkan berkata KKM akan mengangkat cadangan kepada Jemaah Menteri untuk menyegerakan pindaan Akta 50 selewat-lewatnya pada mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 Jun ini. Ia bagi memastikan pakar perubatan yang telah menamatkan latihan mereka di bawah program Parallel Pathway didaftarkan dan diiktiraf. Ia sekaligus menyelesaikan masalah kekurangan pakar perubatan yang berkhidmat di fasiliti kesihatan kerajaan. Satu mesyuarat koordinasi antara pelbagai kementerian serta agensi persekutuan akan diadakan selepas Aidilfitri bagi mempercepatkan pengenalan perundangan berkaitan karbon di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara sebelum ini. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah bersetuju agar undang-undang tersebut disegerakan. Menurutnya, ketika ini Sarawak sudah mempunyai prospek perundangan bagi melaksanakan pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS yang membantu negeri berkenaan untuk melakukan sebarang transaksi berkaitan kredit karbon. Namun, satu perundangan khusus di peringkat persekutuan perlu dikubal bagi membolehkan transaksi terbabit dilakukan secara meluas. Sarawak dah bersedia. Sarawak dah bersedia dari segi perundangan, peraturan dan juga sistem. Cuma di peringkat Malaysia belum ready. Itu yang kita nak panggil mesyuarat supaya kita dapat selaraskan dan menjadikan undang-undang yang telah diperkenalkan di Sarawak itu sebagai asas untuk kita bangunkan undang-undang di peringkat Malaysia. Dan itu yang kita nak bangunkan, dan kalau dapat disegerakan maka proses untuk carbon credit, carbon trading, carbon storage itu dapat berjalan. Beliau terdahulu menghadiri Majlis Rumah Terbuka Premier Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching, Sarawak. Majlis terbabit dihadiri lebih 13,000 pengunjung daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pasukan Gerakan Am PGA menempatkan anggota secara statik selain rondaan berkala 24 jam di kawasan Sungai Golok di Kelantan yang cetek bagi menghalang pergerakan keluar masuk secara haram sepanjang sambutan Aidilfitri. Beberapa pergerakan yang cuba untuk merentas sempadan Malaysia-Thailand telah dikesan namun gagal susulan kawalan ketat PGA.
Komander Brigade Tenggara BGA Senior Assistant Commissioner Sheikh Azhar Sheikh Omar berkata, dua pangkalan yang diberi keutamaan iaitu Pangkalan Haram Ibrahim Pencen dan MCA. Selain turut menggunakan khidmat drone untuk mengawal sempadan melalui udara, termasuk menerima bantuan dari unit udara Polis Diraja Malaysia PDRM. Lebih 300 pegawai dan anggota bertugas mengawal sempadan Malaysia-Thailand dari Lubuk Stol, Pasir Mas ke Pekalan Kubur Tumpat menerusi pelaksanaan opstaring wawasan sepanjang Hari Raya kali ini. Sehubungan dengan itu, kita telah meletakkan anggota statik yang bertugas di pos statik Ibrahim Pencen dan pos statik MCA untuk buat pemantauan secara 24 jam. Dalam masa yang sama juga, kita menaik unit drone untuk membuat pemantauan melalui udara. Jadi sehingga hari ini kita lihat masyarakat tidak menyeberangi di kawasan yang saya sebutkan tadi. Beliau terdahulu menyampaikan sumbangan biskut raya daripada PDRM dan Perbadanan Menteri Besar Kelantan kepada petugas di Balai Polis Jeram Perdah Pasir Mas. Sheikh Azhar berkata PGA berjaya menumpaskan sebanyak 431 kes jenayah rentas sempadan, membabitkan tangkapan 373 tangkapan dengan nilai rampasan RM18.5 juta dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Bomba mengambil masa lebih 5 jam untuk memadam kebakaran kabel Telekom Malaysia TM di tapak simpanan kabel TM belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Tionghoa Sandakan di Sabah. Kebakaran dipercayai bermula kira-kira 3 petang semalam itu menyebabkan asap tebal menyelubungi kawasan terbabit. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan, Yus Pinsin berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 3.02 petang. Seramai 16 pegawai dan anggota bersama Fire Rescue Tender, Water Tanker dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan digerakkan ke tempat kejadian. Usaha memadam kebakaran turut dibantu kaki tangan TM, Polis Diraja Malaysia PDRM. Kebakaran membabitkan longgokan kabel terpakai. Bomba bertindak memadamkan kebakaran dengan menggunakan 3 aliran termasuk 1 fom dengan sumber air tangki jentera dan pilih bomba. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan terbabit dan punca kejadian masih dalam siasatan. Selain pasukan keselamatan dan bomba yang berkorban tidak beraya demi tuntutan tugas, tidak dilupakan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela turut menjalankan amanah pada hari Lebaran. Ikuti laporan wartawan Aslina Abu Bakar mendekati anggota Rela yang bertugas pada 1 Syawal semalam. Selesai menunaikan solat subuh, anggota Rela Herman Effendi Kadri bergegas ke lokasi tugasan di Masjid Saidina Omar Ibni Al-Khattab, Bukit Damansara. Selama 16 tahun menjadi anggota Rela, Syawal ini adalah tahun ke-6 dia ditugaskan menjaga masjid. Tepat pada pukul 7 pagi dan kami semua 5 anggota kena standby di pos masing-masing untuk mengetahui kedudukan kereta yang datang nanti. Antara amanah digalas, memastikan kenderaan diletakkan di kawasan parkir yang betul, mengawal lalu lintas, menunjuk arah serta mengawal keselamatan orang awam sehingga selesai solat sunat Aidilfitri. Cabaran kami itu sebenarnya banyak kan, tapi kami reda lah untuk mencari rezeki kan. Cabaran dia kadang orang awam tak dengar cakap kami mengarahkan supaya perakkan dia, melancarkan trafik, kadang orang tak nak dengar. Hermat bersama 4 lagi anggota yang lain bersyukur apabila tugas yang digalas mampu dilaksanakan dengan lancar. Walaupun perlu keluar rumah pada awal pagi Syawal, namun bagi mereka tugas yang dilakukan secara ikhlas adalah ibadah yang perlu dilunaskan. Pasukan Rela turut menjadi barisan hadapan dalam memastikan segala pergerakan di perkarangan masjid berjalan lancar. Mungkin setengah pihak menganggap perkara ini enteng, namun dapatkah kita korbankan masa di pagi Aidilfitri bersama keluarga semata-mata ingin memastikan orang ramai dapat melaksanakan solat Aidilfitri dengan lancar. Saya Aslina Abu Bakar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kedatangan Syawal terus diraikan dengan pelbagai cara bagi menyatakan rasa syukur selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Di Johor Bahru, lebih 1,000 penduduk di Kampung Majidi menyertai perarakan lori berhias sambil mengalunkan takbir Hari Raya.
Program ini yang dianjurkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan turut disambut meriah masyarakat pelbagai bangsa dan agama. Ia merupakan tahun kedua diadakan dan mendapat sambutan sangat menggalakkan terutama dalam kalangan masyarakat setempat. Konvoi yang disertai 11 buah lori berhias, 30 buah kereta dan 50 buah motosikal berarak lebih 80 km dari Kampung Melayu Majidi hingga Ulu Tiram. Dengan adanya perakan ini kita mengajak anak-anak muda semua memuji kata Allah, bertakbir, bertahmid, memuji nama Allah di seluruh jalan. Semoga berkahnya melimpah ke seluruh kampung dan daerah Johor Bahru ini, insya-Allah. Diharap akan datang pun teruskanlah macam gini kan. Memang kami orang kampung Melayu sini memang harap sangatlah semua macam gini. Mengeratkan lagi silaturahim antara kampung-kampung kita, kampung sini, kampung sebelah, jiran-jiran kampung. Justru mereka mengharapkan program sama akan diteruskan pada masa hadapan agar tidak dilupakan generasi muda. Boleh diteruskanlah sebab sangat meriah. Sangat meriah buat warga-warga Kampung Dara. Satu Johor Bahru lah, senang cerita. Macam tu. Harap-harap tahun depan berpanjangan ke tak ada? Saya harap benda ni akan berterusan setiap tahun lah. Untuk kemeriahan satu Johor. Kita bertemu kembali. Australia bakal mempertimbangkan untuk iktiraf Palestin sebagai sebuah negara dalam tempoh terdekat. Menurut Menteri Luar Penny Wong, meskipun pengiktirafan terhadap negara Palestin mengubah dasar asal terhadap polisi antarabangsa negara itu, namun ianya dilihat selaku jalan terbaik untuk menoktahkan konflik sedia ada. Beliau turut menyokong kenyataan Menteri Luar Britain David Cameron yang menggesa pengiktirafan Palestin agar semua pihak bersetuju bahawa pembentukan dua negara tidak dapat disangkal lagi. Desakan terhadap penyelesaian mewujudkan dua negara sudah dimulakan sejak berdekad lama. Namun proses rundingan mengenainya kerap kali tergendala dan menemui jalan buntu ekoran tiada kata putus disepakati oleh Israel dan Hamas. Peguam negara Thailand menangguhkan sehingga 29 Mei depan keputusan sama ada akan mendakwa bekas pemimpin Thaksin Shinawatra dalam kes menghina raja. Menurut jurucakap Peguam negara Thailand, penangguhan itu susulan siasatan terhadap aduan itu belum selesai dalam semua aspek. Jutawan yang dua kali dipilih sebagai Perdana Menteri dan digulingkan dalam rampasan kuasa tentera 2006 itu dibebaskan dengan parol awal tahun ini selepas dipenjarakan atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa sekembalinya dari buangan pada 2023. Tuduhan menghina raja terhadap Thaksin itu berpunca daripada temu bual yang diberikannya kepada media asing pada tahun 2015. Namun beliau menafikan tuduhan itu dan telah berulang kali berjanji sumpah setia kepada raja. Thailand mempunyai beberapa undang-undang menghina raja yang paling ketat di dunia bagi melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga terdekatnya dengan setiap pertuduhan membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun. Kita terus ke laporan sukan. Pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia mengetuai kemarahan kem negara selepas melepasi halangan pusingan pertama di kejohanan badminton Asia BAC 2024 Ningbo, China semalam. Zijia dijadualkan berdepan Chou Tien Chen dari Taiwan di pusingan kedua petang ini. Juara Asia 2022 itu memulakan kempen dengan langkah kanan ketika bertemu wakil India Priyanshu Rajawat. Pada aksi yang berlangsung di Pusat Gimnasium Olimpik Ningbo, Zijia menoktahkan kemenangan dalam masa hanya 39 minit. Diletakkan selaku pilihan ke-8, Zijia bakal ditentang Tien Chen yang mendapat laluan mudah selepas lawan tarik diri susulan kecederaan di set pertama. Mengiring jejak sama ialah pemain beregu lelaki utama negara, Aaron Chia dan Soh Woo Yik. Turun sebagai pilihan keempat, Aaron Woo Yik menepati ramalan apabila mudah singkirkan cabaran dua India itu hasil catatan straight set. Di jadual, Aaron Woo Yik akan bertemu pasangan dari Jepun iaitu Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Dan kejutan terbesar tercipta lewat petang tadi menyaksikan gandingan Goh Sifei dan Norizuddin Romsani cemerlang tewaskan pilihan kedua kejohanan. Lebih gemilang, kejayaan mereka dibukukan dengan kemenangan straight set ke atas Kang Min Hyuk dan Song Seung Jae dari Korea Selatan. Selepas ini, cabaran lebih getir buat pasangan negara nombor 19 dunia ini apabila berdepan He Jiting dan Ren Xiangyu dari China di pusingan kedua.
Dalam pada itu, rentak menang negara gagal diteruskan perseorangan wanita menerusi Goh Jin Wei. Ia menyaksikan wakil Malaysia ini tewas straight set di tangan PV Sindhu. Bagaimanapun, aksi berlangsung sengit 3 set sebelum Jin Wei aku tewas dalam tempoh 64 minit. Selepas itu, giliran beregu campuran turut menerima nasib sama, tersingkir awal di pusingan pertama. Tan Kiang Meng dan Lai Peijing nyata bergelut untuk mengatasi Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emmanuel Wijaja dari Indonesia. Rekod 3 kalah berturut-turut pada lawan sama menyaksikan Kian Meng dan Lai Peijing tewas dengan catatan 19-21 dan 11-21. Sekian buletin pagi, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pastikan hari raya ini diraih bukan ditangisi. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhadani Hasan. Salam hormat dan Assalamualaikum.